Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dah menunggu selama 10 minit, kita bagi peluang kepada orang lain untuk masuk. So bila kita dah set 10 minit untuk menunggu dan sekarang pukul 2.40 kita akan start kita punya taklimat berkenaan dengan tender membangun, membekal, menghantar, memasang, mengkaji, mengintegrasi, menguji, mentauliah, menyelenggara perisian bagi pelaksanaan projek pembangunan sistem pengurusan pelajar dan akademik SPPA Universiti Malaysia Pahang. Nombor tender adalah tender UMP Palang Bendahari.T/2021 dalam kurungan 2. Okay. Kalau ikut tender ni kita telah mula jual pada 23 September dan tarikh tutup adalah pada 14 Oktober pukul 12 tengah hari. Okay, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hanizam bin Abdul Kasim, pegawai teknologi maklumat kanan daripada Universiti Malaysia Pahang. Saya juga merangkap sebagai project manager bagi projek tender ini. Dan untuk sebarang kemusykilan ke apa-apa berkenaan dengan tender sebelum masa penghantaran tutup, boleh terus menghubungi saya dengan pada nombor telefon ada pada dokumen tender. Okay, untuk seterusnya saya akan terus present kita punya slide berkenaan dengan tender. Okay, seperti yang semua sedia maklum, taklimat tender kita adalah untuk membangunkan sistem pengurusan pelajar dan akademik Universiti Malaysia Pahang. Okay, dan taklimat ini pada hari ini 28 September jam 2.30 hingga pukul 4.30 ni anggaran, sebab kita akan ada sesi Q&A nanti. Agenda presentation kami adalah first kali pengenalan dan kronologi kepada projek, ada skop projek, lepas tu teknologi yang digunakan sekarang dan juga owner sistem. Lepas tu kita akan cerita juga kepada teknologi baru yang kita akan gunakan. Ringkasan sedikit mengenai aliran yang penting mengenai aliran sistem SPPA. Ringkasan spesifikasi projek. Lepas tu kita akan cerita tentang tempoh projek dan cadangan tadbir urus projek. Yang ke-9, persekitaran pembangunan, development environment. Ke-10, kaedah pembangunan sistem dan pemantauan projek. Ke-11, konfigurasi server. Dan yang ke-12 adalah serba sedikit yang secara ringkas sistem dan modul yang ada. Okay, kalau ikut UMP merupakan sebuah universiti teknikal yang kami telah bermula beroperasi bermula pada tahun 2002. Kami telah menghasilkan graduan sebanyak 27,000 orang sejak kami beroperasi dan concurrent pelajar kami adalah 17,000 orang pelajar aktif dan kita punya staff lebih kurang dalam 2,000 orang staff. Okay, dan sistem aplikasi kami yang kami telah bangunkan ini kami telah gunakan selama 19 tahun bermula pada 2002 yang dikenali sebagai Integrated Management System. So kalau ikut dalam tender ini kita akan ada dua modul dalam IMS ni lah, iaitu Integrated Management System untuk student, Integrated Management System untuk pelajar dan satu portal iaitu portal pelajar. Okay, sedikit kronologi evolusi sistem SPPA secara infra dan infonya. So sistem ini telah digunakan pakai selama 19 tahun bermula pada 2002. Pada asalnya kami menggunakan Oracle database menggunakan Oracle 9i dan Oracle Form Report sebagai kita punya interface 6i dan juga kita punya portal menggunakan JSP. Dan kami pernah menaik taraf pada 2009 infra server-server kami. 2010 kami naik taraf juga sistem aplikasi. Pada ketika itu daripada 6i kita upgrade kepada 11G dan JSP kami pada ketika itu kami upgrade kepada Tomcat 6. Okay, pada 2017 kita ada naik taraf juga database kami daripada 11.2.1 kepada 11.2.04.
And then 2020 tahun lepas, kalau ikut kita ada naik taraf kita punya database kepada 19C menggunakan teknologi ODA, Oracle Database Appliance. Dan ni kami menggunakan database kami telah upgrade kepada 19C. Okay, dan pada 2021 kami telah menaik taraf sistem aplikasi pelajar dan akademik, iaitu sistem yang kita masa dalam TNI ini daripada 11G kepada 12C. Yang ini kita baru saja habis. Dan juga yang tender sekarang ni lah yang kita akan menaik taraf IMS akademik dan pelajar kepada teknologi Oracle Application Express, Apex. Okay. Skop kerja. Okay, skop dalam tender ini ialah membangun menaik taraf integrasi sistem-sistem berikut di atas platform Oracle Application Express, Apex, iaitu sistem IMS akademik, IMS pelajar, IPS online, portal pelajar dan juga Kalam Plus. Kalam Plus ni kita punya online learning menggunakan Moodle. Okay. Instalasi dan konfigurasi, melakukan instalasi dan konfigurasi sistem kepada semua server yang terlibat di dalam pembangunan dan naik taraf ini. Okay. Kalau ikut lesen perisian, kami akan sediakanlah oleh pihak UMP. So petender tidak perlu menyediakan sebarang perisian, lesen perisian lah. Semua telah kami sediakan. Okay, yang ketiga adalah sokongan dan waranti. Sokongan dan waranti apa tu post production support sehingga 18 bulan dari tarikh siap projek yang merangkumi semua sistem dan aplikasi yang terlibat di dalam tender ini. Okay, teknologi dan owner. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh terus bertanya. Kita tak perlu tunggu sampai Q&A nanti. Kalau nak tanya terus lagi senang kita nak menerangkan lah. Okay, teknologi sekarang dan owner. Okay, operasi akademik dan pengurusan pelajar UMP sekarang ni disokong oleh sistem maklumat persatu pelajar dan akademik SPPA, di mana kita menggunakan beberapa platform lah sekarang ini. Yang utama ataupun di admin side biasanya kita akan pakai Oracle Form dan Report 12C. Ada juga di student punya side kita akan pakai JSP. Kita ada juga beberapa modul, 2 modul menggunakan .NET. Kita ada 1 atau 2 modul menggunakan PHP. Dan pangkalan data kita sekarang ni menggunakan pangkalan data Oracle 19C. Kita baru saja upgrade pada bulan lepas. So kita ada pakai MySQL atau dan MariaDB untuk kita punya Moodle e-learning. Dan backend API kami menggunakan .NET dan JSP lah setakat ni. Okay, untuk pemilik sistem terdiri daripada Jabatan Ahwal Akademik dan Antarabangsa, JH, Jabatan Ahwal Pelajar, JEP, Jabatan Pemasaran Graduan, JPG dan juga Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi. So semua sistem-sistem yang saya dah cerita tadi, kita akan bangunkan semula menggunakan Oracle Apex versi terkini. Okay, untuk versi terkini ni kita akan minta supaya pihak petender sendiri yang mencadangkan, dan kenapa cadangkan versi itulah. Biasanya kita akan minta untuk versi yang terkini dan stable lah. Okay, yang kedua, laporan ataupun statistik baru dibangunkan menggunakan Oracle Report 12C ataupun boleh mencadangkan reporting tools yang sesuai. Jika rasa ada reporting tools yang lebih sesuai dan lebih cepat, boleh dicadangkan juga. Tapi kami prefer menggunakan Oracle Report 12C lah. Sebab sebelum report-report yang sebelum ni pun menggunakan Oracle Report 12C, so kita boleh continue sajalah. Okay, sedikit perbandingan sistem sedia ada dengan baru. Okay, kalau ikut kita ada beberapa perkara yang kita lihatlah dan juga platform sedia ada dengan platform baru nanti apa yang akan digunakan. Okay, kalau ikut dalam tender ini, proses flow dan structure data sistem yang kita dah ada, sistem SPP ini tiada perubahan. Maksudnya kalau ikut secara ringkasnya, tender ini kita nak redevelop semula sistem yang sedia ada. Okay. Kalau ikut contoh, kalau sistem tu modul, contoh modul pendaftaran pelajar, jika modul pendaftaran pelajar tu tiada perubahan dalam tender, dalam dokumen tender ni memang kita nyatakan tiada perubahan, maksudnya memang dia A to 1 to 1 punya conversion. So apa yang ada dekat sistem sekarang, yang itulah kita akan
guna ataupun perlu ada daripada sistem baru. So tiada perubahan dari segi proses flow dan juga structure data. Kecuali bagi modul-modul yang memang kita ada nyatakan ada perubahan dan juga modul baru. Okay. Bahasa pengecaraan sekarang ni kita ada kita menggunakan Oracle Form Report, kita ada pakai JSP, kita ada pakai PHP, kita ada pakai .NET Core. Dan ni semua kita akan tukar kepada Oracle Application Express lah, Apex versi terkini. Internet browser, kalau ikut sistem sedia ada sekarang, kita ada limitasi untuk Oracle Form dan Report hanya boleh akses menggunakan Internet Explorer. Dan baru ni saja bila kita tukar kita punya form kepada 12C, kita boleh masuklah menggunakan browser lain tapi perlu menggunakan launcher daripada Oracle. Dan ni semua kita akan make sure supaya bila menggunakan Apex nanti semua browser kita boleh compatible untuk masuk, termasuk juga aplikasi mudah alih, maksudnya daripada handphone ataupun tablet. Okay. And then web server kita menggunakan Tomcat untuk sistem baru nanti. Pangkalan data still kita akan pakai pangkalan data yang sama, tiada perubahan Oracle. Notification sebelum ni kita pakai memo, mungkin kita akan tukar menggunakan email. Okay. Dan kalau ikut metodologi development, biasanya kita akan pakai rapid application development. Tapi untuk projek kali ini UMP berhasrat untuk menggunakan kaedah agile metodologi approach. Tapi ini hanya digunakan untuk modul-modul baru dan juga untuk modul-modul yang ada penambahbaikan. So kalau kata modul tu modul yang sama, tiada perubahan, yang tu kita takkan kita menggunakan kaedah biasa je lah. Tuan, kalau boleh saya mencelah Safwan dari Tabir Omega. Untuk item A dan B, proses flow dan struktur data, sekiranya petender menang, adakah kami mempunyai akses terus kepada satu proses flow yang didokumentkan dan keduanya untuk struktur data? Okey, memang kita akan bagi. Kalau ikut nanti, bila siapa petender yang berjaya nanti, kita akan bagi totally 100% sistem yang sedia ada sekarang. Dari segi table design, data flow apa semua kita akan bagi. Kita akan bagi kepada petender yang berjaya lah. So sebab itu akan diperlukan untuk development nanti, so memang kita akan bagilah. So of course ada kita punya agreement sikit lah kat situ. Baik, terima kasih. Okay, kita ada soalan, kita ke slide seterusnya. Ada apa soalan? Tak ada Encik, sorry ya. Saya nak tanya, since you guna balik Oracle Report, kenapa nak tukar WebLogic kepada Tomcat lah? Sebab you sudah ada WebLogic dekat Oracle Report, boleh just guna saja. Okay, untuk Oracle Report, memang kita akan pakai Oracle Report yang lama. Server tu still ada lagi. Cuma yang untuk Oracle Apex kita pakai Tomcat. Sebab you have to configure the Oracle Express Apex untuk dia punya WebLogic. So you kena pakai Tomcat lah. So yang untuk report, kalau kata untuk report-report baru, you can develop on Oracle Report 12C, and then nanti kita akan letak kepada yang server yang lama. Sebab server lama kami still ada. Okay. So on the Oracle Apex nanti dia akan direct link kepada reporting yang lama lah, report 12C. Okay. Okay, anything? Tak ada, thank you. Okay, sedikit ringkasan sistem SPPA. Yang ni saya tunjuk ni, kita buat drawing sikit supaya you get the overview punya sistem. Dan kalau ikut bukan semua modul ada dekat skrin ni, sebab kalau saya nak tulis tu memang ada banyak. Kita ada dalam 62 modul. So yang ni saya letak hanya yang main event lah, main event di dalam sistem SPPA. So for dia starting daripada application modul, pelajar permohonan pelajar ke UMP. So and then dia ada offering system, and then kita go on the student registration, no student registration. Bila student dah register, automatic dia akan dapat akses kepada dua modul sistem kita, iaitu sistem pelajar dan juga akademik. Sistem pelajar kita panggil sebagai student life system, dan akademik kita panggil academic system lah.
So once go pada akademik, sebenarnya dia ada dua aliran pelajar lah. Satu pelajar yang full time untuk course-nya kaedah. Satu lagi adalah pelajar yang go on research, biasanya untuk postgrad lah. So untuk pelajar yang menggunakan coursework, kaedah coursework dia akan ada subject registration, timetable, lepas tu ada teaching plan, dia ada on the lecturer part, and then dia akan ada teaching and learning menggunakan online learning kita, Moodle, and then ada attendance module, and then ada exam module. Dalam exam module ni termasuklah peperiksaan, mark entry, everything, result, processing, dan benda tu akan go cycle sampai pelajar ni graduate. Dan selepas graduate kita ada graduation punya modul, and then kita ada juga alumni punya modul. Okay, untuk student life, dalam student life ni dia benda ni berlaku setiap masa. Kita ada hostel modul, kita ada yang untuk e-voting, activity, kita ada juga counselling punya modul, dan kita ada XGPA sistem modul. XGPA ni nama lama kita dah tukar kepada IPNK. Okay, so and then dua perkara ni akan diambil kira di dalam graduation punya pelajar, and then kepada alumni lah. Okay. So ini sahaja modul yang di dalam pengurusan pelajar dan akademik. So kalau kata siapa yang dah biasa dengan sistem akademik dan pelajar, you will find that this is familiar lah, dah familiar dengan benda ni. Okay. Ringkasan spesifikasi. Okay, kalau ikut kita akan membangunkan sistem yang sedia ada kepada platform Oracle Apex. Itu dia punya main objektif lah. Okay, so jadual ringkasan skop kerja, kita ada penerangan untuk modul-modul yang terlibat. Kalau ikut pada dokumen tender di dalam perkara 3.3.2 hingga 3.3.7. So itu adalah senarai-senarai modul yang terdapat di dalam tender Oracle Apex. Okay. So kalau ikut dalam dokumen tender juga kita ada berikan ringkasan senarai modul dan skop kerja untuk setiap modul. So kalau ikut ringkasannya adalah untuk modul yang tiada perubahan ataupun sedia ada lebih kurang dalam 49 modul. So 11 modul perlu ditambah baik dan kita ada 2 sahaja modul baru. So total lebih kurang dalam 62 modul keseluruhan. Okay. Integrasi, kalau ikut kita punya sistem yang sedia ada, kita dah take care of the integration lah. So kebanyakannya kami menggunakan on the database level punya integration. Cuma integrasi yang kami perlukan adalah untuk modul-modul baru dan juga kalau ada tambah baik yang melibatkan sistem lain. Kalau kata tambah baik tu tidak melibatkan sistem lain, so tiadalah integration tu. So kalau ikut integration hanya melibatkan modul baru sahaja. Dan juga kami minta supaya kita integratekan juga dengan identity management system, iaitu kami menggunakan Microsoft Active Directory yang sedia ada lah. Okay, kalau ikut sekarang ni kami masih belum lagi buat benda ni, cuma yang ni kita akan minta petender nanti buatkan lah. Sebab kita punya Active Directory ni masih baru belum, sebenarnya masih dalam proses development lagi lah. Okay. Dan juga integrasi dengan aplikasi Google. Ya. Encik, yang melibatkan modul baru saja yang untuk integrasi hanya data wise kan, bukan screen, atau screen kena jump ke aplikasi lain dan screen dari aplikasi kena balik ke Apex macam tu. Dari segi screen level, system level atau data sahaja yang sharing? Yang tu kita tengok. Bergantung kepada apa tu requirement daripada untuk sistem baru tu nantilah. Tapi kalau untuk sistem lama memang kita dah take care of that lah. Tapi yang then the sistem baru yang nak integrate third party tu is a Java system ke PHP system? Bergantung pada requirement. So far apa yang kita buat, banyakkan yang kita buat sekarang ni kita on the database level punya integration. Sebab kalau ikut, saya lupa cerita, UMP, kami hanya menggunakan satu database saja untuk semua sistem di dalam UMP.
Kecuali ada beberapa sistem-sistem yang memang kita menggunakan framework lah, macam menggunakan Moodle, Mahara, yang tu memang kita menggunakan database yang direkomend oleh framework tu lah. Selain daripada tu, memang sistem kami ni kita memang develop secara in-house, kita develop sendiri dan memang kami menggunakan single database. So dia punya integration adalah on the database, kebanyakannya integration adalah on the database level. Cuma kita akan pecahkan by dia punya skema macam tu lah. Okay. Kalau okay, sekarang new development dekat Apex, kalau integration dekat kena point to page dekat JSP ke atau PHP, Yes. mana kena buat perubahan so vendor yang asal sistem itu akan buat perubahan lah. Kalau saya let's say Apex nak call satu screen dekat PHP yang Apex will call. Apex akan call lah. Yes. Tapi perubahan kena buat dekat JSP, ada orang dekat JSP tu akan Nanti, berubah. yang tu kita akan bincang lah macam mana kaedah kita akan buat tu. Tapi we have our technical team lah untuk tengok kalau kata benda tu memerlukan kita ada perubahan pada screen JSP tu. So yang benda tu tidak termasuk dalam skop, semasa kita akan buat sendirilah yang tu. Okay. So kita bergantung pada petender yang menang nanti, dia punya advice lah macam mana kita nak buat dia best way benda tu. Sebab kalau kita tengok dalam salah satu kita punya modul adalah portal pelajar. Okay, portal pelajar yang sedia ada sekarang memang kita fully develop pakai JSP. So apa tu yang tu kita akan tukar kepada Apex. So ada dalam portal tu ada beberapa modul yang tak termasuk dalam tender ni dan menggunakan JSP. So nanti maksudnya nanti kita akan modul-modul JSP tu akan duduk di dalam Apex tu lah. So nanti daripada integration daripada Apex untuk panggil pada screen JSP tu nanti kita we will talk about the technical part macam tu lah. Pada projek dah jalan nanti. Okay. Thank you. Assalamualaikum Encik Nizam. Ya. Okay, sorry. Saya Samsul dari Data Science. Okay. So tadi kalau balik kepada slide scope kan. Slide scope dia termasuk dalam teaching and learning yang Moodle based kan. So bila menggunakan Apex ni maksudnya the teaching learning module tu juga harus gunakan platform Apex lah. Tidak. Okey, tidak. Untuk Moodle menggunakan yang kita punya sistem yang menggunakan Moodle tu akan kekal Moodle. Cuma kita ada satu modul, iaitu modul integrate daripada sistem kita yang sekarang kepada Moodle. Yang tu kita menggunakan JSP. Yang tu kita akan dalam tender ni kita kena tukar kepada Apex. It's just data export kepada Moodle saja. Yang tu. Okay. So on the dan satu lagi kita ada satu lagi modul on reporting. Yang tu pun kita akan convert kepada Apex lah. Dan yang Moodle itself memang kita akan remain Moodle. Okay. Excuse me. Tentang slide tadi, yang slide yang terbaru tadi. Saya nampak ada satu integrasi dengan aplikasi-aplikasi Google. Maksudnya yang tu untuk limited kepada identity saja ke atau dia boleh access kepada Gmail, Drive macam tu ke? Okay, kalau ikut UMP memang kita ada enterprise punya education punya level of Google. So yang tu maksudnya kita boleh integrate lah. Contoh we have the appointment punya system. So appointment bila kita buat appointment dalam sistem kita, automatic that one will integrate with the Google Calendar. Actually kita punya sistem sekarang pun memang kita dah buat. Cuma maksudnya benda tu kena ada lah nanti dekat sistem baru. Thank you. Okay. Okay, anything?
Okay, next. Okay, tempoh projek. Kepada siapa yang dah beli kita punya dokumen tender, so rasanya semua sedia maklum yang sistem kita projek ni adalah untuk tidak lebih daripada 18 bulan. Tempoh projek selepas siap lah, masa selepas kita dah handover apa semua, so dia punya start tempoh start kick off. So projek ni sebenarnya selama 18 bulan lah. So kalau kata start from November, so 18 bulan until March, okay? 2020. Untuk tempoh pembangunan berapa lama ya tuan? Kalau ikut tempoh pembangunan yang ni lah, sekarang kita peruntukkan 18 bulan lah. Kalau ikut yang kami buat kiraan tu sebenarnya mencukupi lah untuk 18 bulan sebab it's not a new system yang sedia ada, cuma kita kena rewrite semula kepada platform Apex. Maksudnya tempoh pembangunan adalah selama 18 bulan dan tempoh warranty juga 18 bulan. 18 bulan juga. Ya. Ini adalah cadangan takbir urus projek aplikasi. Okey, kalau ikut untuk projek kita ada 2 jawatankuasa induk di dalam universiti untuk membuat pemantauan. Iaitu jawatankuasa pemandu projek yang ini akan di-chair oleh Timbalan Net Chancellor High Award Pelajar, di mana sekarang ni Timbalan Net Chancellor High Award Pelajar ni juga adalah Net Chancellor UMP, memegang 2 jawatan. Dan yang kedua adalah jawatan kuasa technical project, yang ini diketuai oleh pengarah PTMK sendiri. Dan kita ada pengarah projek, diketuai oleh ketua bahagian di dalam PTMK. So pengurus projek saya, dan di bawah tu nanti akan ada PMO, dan juga kita akan pecah kepada 4 lah. Pasukan teknikal, pasukan pembangunan aplikasi, pasukan change management dan latihan, dan juga pasukan integrasi. So, ini adalah cadangan, tapi jika pihak petender rasa perlukan, rasa ada yang lebih baik, boleh dikemukakanlah kepada pihak UMP. Okay. Assalamualaikum. Salam. Pertanyaan berkenaan tadi migrasi. Okay. Okey, maksudnya bila pembangunan baru dibuat, Okay. structure data sedia ada akan terus kita akan link teruskan database, maksudnya akan mengguna balik database sedia ada tanpa Ya, ada betul. sebarang pada structure kan. Betul. Okey, baik. Sebab tu saya tuliskan tu tiada data migration lah, sebab kita memang menggunakan table structure dan design yang sama. Even kalau siapa yang biasa dengan Oracle, rasanya company ni yang masuk semua memang biasa dengan Oracle. Oracle ada menggunakan store procedure. Store procedure pun boleh diguna pakai semula. Tidak perlu kita nak rewrite lah. Okay, ni cadangan takbir urus projek. Seterusnya development environment. Okay, kalau ikut petender perlu mewujudkan persitaran pembangunan yang menyokong production environment, dan juga perlu disediakan yang environment ni perlu disediakan sendiri oleh petender lah bagi tujuan pembangunan dan pengujian sistem. So pihak UMP tidak menyediakan untuk development environment, yang ni perlu disediakan oleh pihak tender lah. Okay, cuma on the production side kita akan sediakan. Semua all the hardware kita akan sediakan lah. Okay, untuk development sahaja dan juga untuk testing punya environment yang petender perlu sediakan. Kita open juga kepada petender. Ada a few yang tanya saya, boleh tak kami gunakan cloud? Saya open. Maksudnya boleh. Cuma you kena make sure yang the security of the system secure lah. Sebab kita tak nak nanti when you letak dekat cloud ke you tak secure, benda tu boleh terlepas kepada orang luar, itu kita tak nak lah. Okay. Okay, kaedah pembangunan sistem dan pemantauan projek. Okay, kaedah pembangunan sistem kita mencadangkan akan menggunakan agile development methodology, tapi ini juga tertakluk kepada modul baru dan juga modul-modul yang ditambah baik saja.
Okay, dan juga di dalam kertas tender tu kita ada minta kepada petender untuk mencadangkan kaedah pelaksanaan lah, macam mana you nak buat untuk agile ni. Sebab tahu agile dia terlalu fleksibel. So you have to make a proposal lah macam mana you nak control the agile punya development. Okay, kedua adalah perlu menyediakan satu platform atas talian untuk tujuan pemantauan dan pengurusan projek. Okay, so have to have the system on the project management. So kita boleh tengok kat situ lah, nak tengok progress on the system itself, tengok everything lah kat situ. So yang ketiga ada sekurang-kurangnya ketua projek atau konsultan dan beberapa ahli pasukan perlu berada secara on-site di UMP. Okay, pihak UMP yang ni you kena sagih berapa orang you akan letak dekat on-site dekat UMP dan kami akan sediakan tempat lah untuk you punya projek. Tuan, dua soalan berkenaan slide yang sebelum ni. Adakah petender boleh sediakan server fizikal di UMP itu sendiri? Boleh. Yang keduanya, saya rujuk balik pada slide yang sebentar tadi. Okay. Untuk item yang ketiga, adakah ketua projek konsultan dan ahli pasukan ni perlu berada di on-site secara berterusan atau berkala? Okey. Pertama tu boleh sedia yang tadi penggunaan dengan server. Kami memang tidak ada halangan lah untuk jika pihak petender nak letak server di UMP, dan jika kita boleh cuba sediakanlah the space. Okay, yang kedua adalah mengenai dengan ketua projek dengan beberapa ahli ni, dia nak kata berterusan tu bergantung kepada projek. Sebab kita kalau boleh bila ada something yang came out, bila kita nak jumpa tu kena ada. And then dan juga ada beberapa ahli pasukan lah yang perlu ada dekat onsite supaya kita nak make sure the job is done lah. Macam tu. Tak perlu semua. Maksudnya at least ada dalam seorang dua lah untuk kalau kami nak rujuk apa-apa kan. So ada onsite. Baik tuan, terima kasih. Yep. Dan perkara mengenai dengan penempatan di onsite ni juga kami akan rujuk semula lah mengikut SOP terkini daripada MKN nanti. So. Okay, configuration untuk server. Okay, petender mesti melampirkan satu cadangan diagram solution penuh dan server architecture bagi Oracle Apex. Okay. Dan juga mencadangkan dan melakukan konfigurasi dan instalasi pada persetaran production, staging, development dan disaster recovery. Okay. Kalau ikut yang saya nak maklumkan, UMP memang tak ada lagi sistem Oracle Apex, dibangunkan dalam Oracle Apex. So this is our first project on the Oracle Apex. So kami sebenarnya still masih learning lagi apa architecture yang paling sesuai untuk Oracle Apex. So kami minta supaya petender mencadangkanlah satu diagram architecture untuk Oracle Apex tu, di mana server architecture tu merangkumi persetaran untuk production dan juga staging, development dan disaster recovery. 4 perkara tu lah. Sebab kalau ikut di UMP kita punya database on the server punya design, kita memang ada 4 environment ni lah. Mana kita ada production punya, kita ada staging untuk kita punya development, dan kita ada development punya ni untuk developer kami, dan juga kita ada DR punya architecture lah. Okay, kalau DR kami di UMP Gambang, production kami di UMP Pekan. So you have to tengoklah yang tu. So kita ada connection I think 150 meg punya connection, direct connection daripada UMP Pekan dan UMP Gambang. Encik, sorry saya confused sikit. Tadi kata development dengan UAT server kita yang prepare ourselves, right? Okay, betul. So yang itu, tapi sini ada development. Okay. Development dengan staging you memang buat untuk projek ini. Dan yang ini adalah kita UMP punya.
Oh, It means kita memang sekarang ni di UMP kita tak ada lagi production, staging, development and disaster recovery untuk Oracle Apex. So okay. hardware kami akan sediakan. Cuma Aha. kita dalam tender ni kami minta untuk petender itu configure dan juga install lah everything So, in place. so ya apa yang kita buat development bukan dalam server ini. Ini yang lain dengan apa yang kita Bukan. Yang ni nanti maksudnya yang ni bila you dah buat nanti bila projek sudah habis UMP akan continue buat development dengan on the staging itself lah dekat sini. Lepas tu kita minta you develop. migrate balik ke you punya servers nanti daripada Yes. apa yang Ya, betul. Okay, anything? Mungkin Tuan Hazam boleh share kan, maksudnya aspirasi UMP kan nak convert everything kepada Apex platform ni kan. So instead of, because Apex ni macam you mention lah kan, is still new to UMP kan. So why maksudnya the move tu is quite big lah, maksudnya migration platform tu terus everything kepada Apex instead of you do in stages. So any objective dekat situ, aspiration UMP? Okay, kalau ikut sistem akademik dan pelajar ni is just small part of the system UMP. Kita ada HR, kita ada finance, kita ada HR dengan finance lah, dan juga kita ada portal staff. Okay, that three system actually pun kita akan convert kepada Oracle Apex. So sebenarnya memang kita move step by step lah. Kalau In ikut. stages lah. Yes, it's on stages. It's not kita move all the thing. Okay. Okay. I think dah habis lah. Okay, that's all. Okay, so apa tu saya open lah kalau kata nak ada tanya apa-apa. Rasa ada yang dah beli kita punya dokumen dan mungkin ada apa-apa nak tanya based on the dokumen yang tidak terlibat dalam slide ni, mungkin tak termasuk dalam slide ni, boleh tanya. Baik Tuan, tadi daripada awal pembentangan tadi Tuan ada nyatakan mengenai lesen persian yang UMP sediakan. Kalau boleh Tuan jelaskan sikit pasal lesen persian tu? Okey, macam ni. Kalau ikut dalam tender ni memang tak ada langsung yang melibatkan lesen perisian. So it's purely on the development itself, dan you can on, kalau kata you tengok you punya cost is on the development, and then on the server side lah, server yang you nak buat untuk staging dengan development tu. And then kita ada juga dalam tender tu rasanya kita ada minta 2 notebook untuk kita nak buat demo lah kepada user. Okay, selain daripada itu memang itu je yang tender ni scope dia. So kalau kata ada memerlukan lesen ke apa semua, dia kena bagi tahu kepada pihak UMP dan kita akan cuba dapatkan bajet lah untuk lesen tu. Baik, jadi apa-apa yang melibatkan licensing Oracle yes, kita dah check off it. Okay, untuk license Oracle, apa yang saya faham adalah is come with the database itself. So Oracle Apex dia tak ada license. So kita memang ada license Oracle database 19C. So apa tu, so dia dah bundle up itulah sekali. Okay. Baik Tuan, dan dalam satu lagi soalan, dalam tender dokumen ada nyatakan mengenai pasal BI tools. Ada apa-apa preference daripada UMP untuk penggunaan BI tool tu Tuan? BI tools, okay. So far BI tools kami sekarang kami menggunakan Microsoft Power BI yang kita ada lah. Tapi yang saya faham dia ada dalam Oracle Apex sendiri pun memang dia ada dashboard punya tools. So you boleh kalau kata diperlukan yang tu kita boleh maksudnya boleh pakai lah. Isn't guna Power BI ataupun you nak pakai Oracle Express punya tools. Baik Tuan, terima kasih. Okay.
Encik, dalam spek kan ada tulis pembangunan sebahagian saja lah. So yang sebahagian is 5 modul tu bahagi separuh ke atau apa maksudnya sebahagian? Sebahagian kat mana tu? Dalam spek dia tulis pembangunan untuk aplikasi dan kurungan sebahagian. Kat mana ya nampak? Dalam tender spec ke? Dalam tender spek muka surat 71 2.4.5. 71. 71 muka surat 71. Tu 2.4.5 itu nombor bilangan 245. 2.4. Muka surat berapa? 71. Kalau What saya page number? 2.4.5. 2.4. Pembangunan sistem sebahagian. Tadi. Ini pelaksanaan projek. Oh ni pembangunan sistem sebahagian. So yang 5 modul yang tadi Encik tunjuk separuh kan ke ataupun base modul ke atau macam mana? Okey. Ini lebih kepada macam mana you nak jalankan projek. So you boleh buat pembangunan sistem sebahagian di dalam UMP on-site ataupun off-site. Itu just cadangan saja. Sebahagian pembangunan sistem di dalam UMP ataupun you nak fully buat dalam UMP pun boleh. Tapi itu memang full development lah, bukan UMP, bukan joint venture macam UMP. Bukan. Okey tuan, dua soalan lagi. Satu, kaedah penghantaran tender, adakah perlu serah by hand ataupun boleh post juga? Okey, dari segi serahan dokumen tender ni sebenarnya oleh pihak finance. Saya pun nak jumpa pihak finance hari ni. Yang saya tahulah kan, boleh double confirm balik dengan pihak finance. Dia boleh by hand dan juga boleh by post. Tapi kalau by post dia kena post berdaftar. Kerana ada isu yang dokumen tu hilang di tengah jalan lah. Lagi satu tuan, dalam tender dokumen ada nyatakan tentang jadual harga dan jadual harga tu secara langsam, tak silap saya. Betul. Jadi adakah akan dipecahkan kemudian dengan ukubahan ataupun bila dalam penghantaran tender tu dah siap dipecahkan? Tak ada, dia memang one lot dia. Kita anggap sebagai one lot semua kerja-kerja ni. Sebab dia kerja, dia tiada bahan. Kalau bawa gunan tu ada bahan kan, dia tak ada. Yang ni dia tak ada. Jadi kalau begitu tuan, macam mana dengan pembayaran mengikut progres? Yang tu pembayaran mulai progres nanti bila kata tender dah berjaya nanti. Okey, waktu kick-off meeting nanti pihak petender boleh mencadangkan. Boleh mencadangkan kaedah pembayaran. Yang tu kita akan bincang lah. Time tu pihak finance akan ada sekali. Yang tu time tu dia akan tengoklah persetujuan dia macam mana. Kita akan ada buat perbincangan berapa persen kaedah pembayaran dari segi progres lah. Baik. Encik Nizam, untuk menjawab tender ni kan, kita memang kita tak boleh buat kita punya format sendiri, kita ada lampiran ke ataupun memang kena jawab di dalam yang dokumen yang bercop dah ada initial ini. Dia kena jawab dalam dokumen yang bercop. Jika tidak muat boleh buat lampiran. Tapi kena tulislah lampiran tu kat mana apa semua. Dia lebih mudah kalau kita buat lampiran tu, kita tulis lampiran tu dan kita tandalah macam buat bookmark dekat bahagian mana kat belakang dokumen tu lah. Supaya kita waktu kita nak buat penilaian tu memudahkan staf kami bila buat penilaian tender ni nanti.
Okay, so let's say macam 2.4.5 ni, then kalau Ya. lampiran tu mungkin kita menggunakan numbering yang sama lah. Let's say Ya. Ha. Okay, Saya kemudian ada cadangkan macam tu. kalau Encik Anizam scroll ke bawah tu, ada yang blanco kolom kanan tu, kenapa? Okey, kalau yang ni saya ambil contoh yang ni kan, gelap ni kan. Okey, yang ni maksudnya tidak perlu jawab. Tidak perlu jawab, di mana sebenarnya yang ni dia dah compulsory, wajib buat. Okay, mandatory lah. Tak perlu jawab lah. Sebab yang kalau yang atas ni boleh jawab kalau tak nak. Contoh macam ni, petender mesti menyediakan sekurang-kurangnya 1 orang pegawai dokumen. So kata you tak ada orang buat pegawai dokumen, you kata kami tiada staff untuk buat dokumen. So tak apalah. Maksudnya you boleh menafikan lah jika tak nak. Okay. So macam kalau saya tulis kat sini perlu memberikan lampiran, so kena bagi lampiran. Sebab dia setiap satu point ni dia ada markah dia sendiri. Okay. Cik Hanizam, saya Nadiana from Tentacle. Okay, saya nak bertanya merujuk kepada muka surat 18 naskah. Okay, that you ask to have ahli masukan pembangunan web portal dan mereka antarmuka, which is web developer and UI designer. So any specific framework or any specific skills untuk web developer? Okay, kalau untuk web UI UX ni sebenarnya the Oracle Apex dia ada dia punya framework dia yang default punya ni. Dan you have to have a good designer lah untuk impress us with the design you can come for up the with. new for the new phase of the this one. Yes. Kita tak nak lah you still have old like website for our new system lah. Of course. Okay. Thanks Cik Hanizam. Okay. Boleh saya tanya daripada Tanjung, daripada yang lampiran Q muka surat 4 tu, lampiran Q Lampiran Q. Oh, I think this one on the finance punya part Ya, saya. Sebab saya lebih kepada on technical punya briefing hari ni. Oh, okey. Yes. Tapi apa nama tu, dalam lampiran Q ni, kalau ikut dokumennya muka surat 4 dari 225 ni, dia dah cancel kat situ sebut harga atau tender. So dia dah automatically tutup the word tender tu. So maksudnya ini merupakan sebut harga ke? Kami yang ni tender. Rasa you kena refer balik dengan finance. Sepatutnya tender. Mesti ada silap tu. Oh. Okey, Ada sebab dia boleh tengok buku surat 4 daripada 225. Yang tu saya tak ada dokumen yang tu. Yang tu dokumen UMP punya dokumen. Yang ni on the technical punya dokumen. Dia ada dua dokumen, satu dokumen technical, satu dokumen tender. Alright, so maknanya kita orang boleh lampiran Q ni sebab dia dah siap kat bawah tu, dia dah siap tanda tangan Sapri bin Abdul Kasim atau Hasan, eksekutif kanan kewangan. Dia dah siap-siap dah siap-siap strike over tender, tinggal sebut harga je. So macam mana ya kita nak ni? Hello Prof. Dekat item 1.3 tadi kan, dia dah ada dekat atas tu, memang tender, dia tak silap tu. Nasi dia tersilap tu, ada kesilapan. Ada tersilap. Okey, 1.3 tu sebut harga dia ni kan. Dia slash. Dan lepas tu ada tender kan. Lepas tu ada yang Prof tengok juga tu, yang bawah tu memang dia tersilap lah tu. Saya just nak make sure je. Dia tidak. Dia tersilap tu. Sebab kalau ikut yang tu ya, 1.3 tu, 1.3 tu dia ayat yang pertama tender, tu kan tender kan.
Tak, 1.3 tu tender tapi 1.4 tu dia dah sebut harga balik pula. Ya betul. Yang bawah tu. So Rasa that one you kena refer balik dengan kita punya finance. Dia kata memang dia tersilap ke apa ke, mungkin kalau kata you nak clarify mungkin dia boleh hantar balik yang baru ke, tak pastilah. Dia kena advice balik dengan pihak finance lah yang tu. okay, dari pihak teknikal, basically this is a tender ya, bukan sebut harga ya. This is tender. Alright, so okay. Terima kasih. Okay, sama-sama. Cik Asnizam Mutalib dari TIR. Okay. Kalau ikut tender dokumen, pada isi muka surat kedua ya, bahagian kandungan, Cik Nizam bahagian teknikal, sorry. Ini dalam tender dokumen ni, ini mungkin bahagian kewangan sepatutnya jawab lah, tapi saya kena tanya juga sini. Sebab bahagian B dokumen penilaian kewangan, ini pada muka surat 2 ya, isi kandungan. Kalau ini ditakdirkan sebagai tender, tiada ada dilampirkan A1 pindaan 1/98 pada dokumen tender ni lah. Okay. Jadi dokumen tender yang disertakan ni kalau disebut sebagai tender, maka dokumen ni tak lengkap lah. Sebab dokumen lampiran A1 tak ada dalam dokumen tender. Okay, yang ni kami akan cuba panggil kejap daripada wakil daripada pihak bendahari. Elok saya ada minta elok tu. On the technical part saya boleh jawab. Bila dokumen yang lain ni, yang ni saya kena minta orang yang berkenaan lah. Takut kesian juga, bersusah payah sediakan tender, tiba-tiba sebut harga, so buang aja. Betul. Okay, terima kasih Cik Anizam. Yes, sir. Okay, anything question on the technical part? Saya kena spesifik lah, technical part. Maksudnya Cik Anizam, bila dah bertanya ni kita kena, your expectation lah untuk modul-modul yang ada tu pun akan jadi redevelopment lah dalam Apex ya. So betul. So cuma apa yang kita boleh guna is the database structure dan sebagainya, dan juga the logic ataupun yang panggil proses lah. Yes. So kita kena create something yang similar dengan apa yang ada lah dari segi proses, dari segi, cuma kalau interface tu mungkin boleh design baru lah. Ya, betul. Tapi basically step by step tu, stage dia tu ikut apa yang proses, dan kita akan pakai proses yang sedia ada. Contoh, saya ambil contoh pendaftaran pelajar khusus kan. So pelajar akan buat permohonan. So dia punya proses first kali admin itself dia kena set up. Dia akan buat penawaran khusus, dia kena set bila tarikh permohonan pelajar boleh buat permohonan. Yang tu the process itself dah ada. So you can just ikut saja with the new interface. Yes. So cuma kalau nak on the mobile itself. Jadi kalau nak buat requirement baru tu hanyalah modul-modul baru dengan yang ditambah baik, nak faham apa yang perlu ditambah baikkan. Ya, so betul. Yang teruskan. Teruskan Cik Azam. So maksudnya yang sedia ada tu kita akan gunakan proses flow yang sama. Okay. Maksudnya pihak petender kena tahulah macam mana proses sedia ada. Maksudnya when the development berjalan, sistem yang sedia ada sekarang kita akan pakai. So nanti dia punya idea lah, kami punya idea is dia boleh berjalan secara concurrent, sistem baru dan sistem lama, sebab kita menggunakan table design yang sama. So contoh pihak
petender sendiri boleh tengok lah proses flow tu, sistem tu dah ada dengan yang you dah buat. You make sure apa yang ada dekat yang lama ada dekat baru. Maksudnya contoh ada screen untuk user boleh set up bila sistem tu dibuka. So on the sistem baru nanti screen tu kena ada, but with new interface lah, menggunakan Oracle Apex. Itu sahaja. So apa tu, Kecil je soalan ni. Ada ditulis requirement tu kena buat di luar masa requirement study tu kena buat di luar campus ya? ada. Ditulis kena buat Yang di tu- luar campus. Okay. Maksudnya Ya, yang tu requirement tu nanti, maksudnya mungkin lah requirement tu nanti bila lepas kick off nanti, okey, biasa kita memang peruntukkan beberapa hari lah untuk kita buat bengkel di luar. Okey, apa yang perlu ada dalam bengkel tu, biasa kita akan minta pihak pretender tu suggest apa yang you nak tahu mengenai projek ni. Yang tu kita akan bincang kat situ. Contoh, time tu you boleh apa tu came out dengan suggestion the new interface macam mana. You buatlah dalam 2-3 design. Okey, nanti pihak management yang pergi pada bengkel tu yang akan datang adalah top management. So dia akan pilih. Contoh dia kata okey, kami pilih design yang ni adalah untuk new interface nanti. Okey, dalam bengkel tu juga okey, you boleh tahu requirement sistem sedia ada sekarang macam mana, you nak kumpul dokumen macam tu, dapatkan user dokumen, user manual ke, time tu semua kita akan bagi time tu lah. Tapi benda tu untuk first pre punya kira starting punya project lah. So kat situ you dah dapat gambaran macam mana you nak buat, time tu you akan present you punya Gantt chart, berapa lama you akan buat development. So time tu you akan pihak management akan tengok dan kita akan buat persetujuan lah, okay kita pegang pada Gantt chart yang ni ataupun macam mana you nak buat, you bercerita time tu lah macam mana you nak buat project ni. Okay. Last ni yang hantar ke overseas ke tu, yang last requirement tu? Okay. Yang mengenai belajar. Yang tu okay macam ni lah. Is one of our top management requirement lah. Dia kata sebab kita we are new on the Oracle punya Apex, why not kita tengok macam mana on the global side punya lah. Macam mana sistem-sistem dia menggunakan Oracle Apex ni develop dia punya new technology, new tools yang ada. So kalau kata kita tak pergi sampai ke tahap tu, kita takkan tahu. Kita masukkan je lah dalam technical spec ni. Dan kita ada dalam, kalau ikut daripada kita punya latihan tu juga, kita ada buat industrial attachment. Industrial attachment ni salah satu cara kaedah kami untuk membolehkan kita punya staff belajar how the real world punya development flow lah. So kita maybe our staff will join one of your project just one of the team member macam tu lah. So kita kita nak hands on kita punya staff, how is feel on the orang kata real world punya development. Instead of sekarang kita on the university itself kan. So kita nak something yang new lah. Tidak kita still menggunakan proses yang lama, kaedah yang sama macam tu lah. Yang expectation tu overseas berapa lama, sebab costing tu sangat berbeza tu. Itu depend. Yang industrial training tu kita faham. Okay. Tapi yang ada bab apa ni? Keluar negara kan? Keluar negara tu. Keluar negara tu is depend. Macam a few tender yang kita dah pernah buat sekarang, sebelum ni pun memang ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 2-3 hari saja, ada yang sebulan pun ada. Instead of dia buat apa tu training dalam negara, dia buat training luar negara pun ada. Itu bergantung kepada pretender lah. It depend on your side lah. Tapi kalau I tengok yang tulis kat situ is Oracle. Sekejap Okay, kalau ikut sini dia ada latihan. Okay, persidangan antarabangsa ni dia adalah, kalau ikut sekarang yang glamour adalah Oracle Open World. Okay. Kalau Oracle Open World ni dia dalam beberapa hari saja. So you boleh search lah on the Google
berapa hari benda tu. Tak semestinya kalau kata benda tu seminggu, kita akan pergi seminggu duduk situ. Mungkin 2-3 hari. Depend pada petender macam mana nak buat lah. So yang tu boleh nanti waktu bengkel tu kita boleh clarifikan lagi lah benda ni. Okey, terima kasih Cik Nizam. Encik Nizam, bila projek ni dia ialah migration platform kepada Apex kan, menggunakan structure yang sama, pangkalan data yang sama kan. Okay. Jadi expectation untuk project deliverables should also be less lah kan. Contohnya macam kemungkinan dia bukan URS seperti a full fresh development. Ataupun dia mungkin tak ada SDS, sistem design specifications, sebab dia dah based on kepada yang sedia ada, right? So adakah itu expectation juga daripada UMP, expectation yang sama? Okay, dia macam ni. Walaupun kita one-to-one punya conversion, tapi I rasa all the step macam UAT, FAT, design tu still I rasa kena ada. Sebab dia ada salah satu dokumen yang kita dipersetujui bersama. Dia ada satu dokumen yang ditantangan dan kita akan pegang yang tu. Dia macam mana pun saya rasa contoh kita walaupun gunakan process flow dan table design yang sama, still kita kena buat UAT. Sebab walaupun sama tapi kita nak kena make sure yang all the features, all the thing ada dekat new system dan benda tu berjalan. Benda macam tu. So yang tu walaupun dia adalah sistem one-to-one conversion tapi dia kena ada juga proses tu. Okay, macam UAT, FAT documentation. Dari segi you punya development boleh cepat lah. Sebab half of the scope kita dah buat. Maksudnya you dah tak perlu buat table design, you dah tak perlu buat kalau kata dari segi logicalnya dah tak perlu, benda tu dah ada. You boleh refer balik coding yang sedia ada untuk you redevelop dalam Oracle Apex. Dia akan lebih cepat lah. Sebab tu kita punya ni untuk all the system, kalau you tengok sistem pelajar dengan akademik, dengan portal, you nampak macam besar. Tapi sebenarnya sebab dia one-to-one conversion dengan sedikit saja perubahan, saya rasa 18 bulan is acceptable lah untuk sistem, untuk projek ni. So, kalau kata you, bila you dah tengok benda tu, you dah tengok modul, kita dah ada brief cerita pasal modul tu punya sistem tu apa kan, untuk you punya at the glance lah macam mana sistem modul, setiap satu modul tu. So mungkin kalau you rasa you boleh buat dalam 12 bulan, you boleh je kalau dalam tendernya you tulis 12 bulan boleh siap. Tapi kita maksimum is 18 bulan lah. Macam tu. Sebab I know on the business part, lagi pendek projek tu you boleh cepat lebih buat, you akan lebih banyak on the margin keuntungan you sebenarnya. Tapi kita buat maksimum is 18 bulan lah untuk development. Encik Nizam. Okay. Soalan berkenaan, kurang jelas tadi berkenaan development punya environment. Untuk development punya environment, staging dan sebagainya, kita akan buat setup. Jadi infrastruktur dia macam mana? Dia disediakan oleh pihak UMP atau macam mana? Semula macam mana? Untuk development punya environment sepanjang 18 bulan tu. Jadi yang dari segi infrastruktur kami perlu sediakan ke ataupun UMP yang akan sediakan? Okay. Itu je. Kemudian yang tu je. Okay. Kalau untuk tujuan pembangunan atau untuk tender ni, pihak petender kena sediakan. Sehingga nanti bila dah habis nanti, you kena buat macam saya cakap tadi, kita akan ada satu development punya environment, kita ada staging punya environment, yang tu yang UMP punya. So maksudnya bila dah habis saja projek ni nanti, you kena set up yang you kena install untuk UMP pakai untuk sambung this projek seterusnya lah. Macam tu. So untuk projek ini, untuk development untuk projek ini dan staging untuk projek ini perlu disediakan oleh petender. Okay, menjawab ke soalan? Baik, terima kasih.
Saya ada satu soalan lagi, lebih tentang kepada teknikal, sebab saya nampak macam dalam spek punya dokumen muka surat 48 tentang prestasi sistem audio. Okey. Okey, masa loading tu kan, kalau lebih daripada 2 saat dia nak tunjuk indikator. Yes. Untuk UI saya rasa mungkin boleh Okey. dibuat, tetapi kalau masa generate report kan, lebih 30 kalau lebih 30 saat dia nak tunjukkan peratus dia. Yang tu kalau system wise dia tak dapat nak bagi. So section tu boleh masih dibincangkan lagi ke, atau dia mesti nak tunjukkan peratus tu. Okay, So ada dia 0 or 100 saja macam tu. Okay. Kalau you rasa you tak boleh nak buat benda tu, yang you kena jawab lah, bagi tahu you tak boleh nak buat, tapi you mungkin ada cara lain untuk mengatakan sebab dia isu dia macam sistem yang ada sekarang, kita tak ada nak boleh tunjukkan tau. Memang sekarang sistem sekarang pun tak ada benda tu, indikator tu. Isu dia user dia macam komplain lah, dia kata kita kadang nampak benda tu dia pusing tapi nak tahu berapa lama dia nak kena tunggu. Jadi kalau ada persen tu, so dia boleh anggap lah mungkin dalam 2-3 minit lagi ke nak siap, macam tu lah. Tapi dia minta ada indikator lah. Macam kita ada buat satu modul, kita ada buat satu proses tau. Proses pemakaran pelajar. Okay, kita tak sistem tu sebelum ni memang tak ada tunjuk persen lah, sekarang dah ada lah. Dia akan tunjuk macam benda tu tengah berlaku tau. Dia tak pegun macam tu. Dia ada tengah tunjuk, okay, sekarang tengah proses apa, and then dia tengah proses apa. Okay, for next student. Dia ada something benda yang tulis. Contoh macam you kata you tengah install software dekat dalam komputer kan. So dia ada bagi tahu, dia akan keluar list dia tengah buat apa kan. Instead of percent. So itulah pada pretender macam mana you nak buat. Kalau tak boleh buat contoh persen, mungkin you boleh tunjuk something is going on lah. Dia tak, sebab user kadang dia tak tahu ni sistem ni dia tengah proses ke ataupun sistem tengah hang. Dia tak nampak. Tu yang kita kena at least ada indikator. Saya faham, tapi yang tu still masih tertaluk kepada macam kalau you nak general report. Report tu dia let's say sebagai contoh saja, kalau Oracle Forms Report dia tak bagi features ni, so you tak tahu sampai berapa peratus dia tengah scan channel. So in that situation tak mungkin kami nak bagi tahu berapa lama lagi atau still scan tinggal berapa peratus lagi. So yang tu kami just specify kat dalam sajalah. So tak semestinya mesti nak tunjukkan peratus tu. Yeah. Okay, you just ni je lah. Okay, boleh. Kita ada perbincangan. Betul. Encik, so regarding yang soalan yang sama ini, saya nak tanya kalau existing report yang sudah lama dekat forms and report yang tu, kita tak migrate apa-apa. So kalau dia tak ada petunjuk, that means tak petunjuk lah, sebab saya rasa petunjuk tu it is reporting punya generation is on the report server. Tapi kalau kata interface you nak tengok berapa persen sebenarnya tu on the application punya level sebenarnya. So kalau yang report yang baru yang kita buat dekat Apex, so mungkin kita dapat trace lah. Kalau report yang lain macam Oracle report ke ataupun page-page yang lain, so pretender itu saya rasa, petunjuk itu saya rasa kita tak dapat trace berapa persen sana sudah siap. Okey. Apa tu nanti kita bincang lagi lah yang tu, sebab tu dah terlalu detail. Mungkin ada a few benda kita boleh contoh kalau kata untuk report lama you tak nak tunjuk indikator, tapi you kena maksud di pihak UMP you boleh bagi tahu macam mana supaya report lama tu juga boleh keluar indikator. So mungkin yang tu pihak teknikal UMP akan buat ke macam tu, nanti kita akan bincang lagi lah. So Encik, yang sistem development ini, Encik ada tahu tak berapa report yang akan terlibat dengan berapa forms yang akan terlibat? Rasa dalam technical spec yang bawah tu kita ada bagi tahu. Okay, kalau ikut dalam tender ni,
Okey, yang ni adalah berapa banyak report yang terlibat, form yang terlibat, berapa banyak JSP punya modul yang ada, PHP punya modul yang ada, .NET punya modul berapa, portal punya berapa. So ni adalah yang, tapi ni anggaran lah. Apa tu, sebab kalau ikut dokumen ni kita buat dah agak lama, cuma mungkin ada penambahan, ada juga dikurangkan. Tapi kalau yang ni adalah yang latest lah, panduan senarai modul dan ringkasan skop kerja. Okay, yang ni yang memang dah latest kita tengok. Dan juga yang ni, penerangan mengenai setiap modul. Okay, yang ni adalah yang kita dah review balik lah sebelum keluarkan tender hari tu. Okay. Okay, thank So you you. boleh tengok sini, so you boleh tahulah laporan. Contoh pelaporan ni saya tunjuk satu ni laporan. Okey, laporan yang terdapat dalam situ ni adalah, okey, ni adalah laporan pertama, statistik, analisa, laporan statistik. Okay. Kalau kata, okey, ni adalah modul apa? Modul soft skill UMPKI. Okey, kalau tengok soft skill UMPKI kat sini ada penambahbaikan tak? Okey, kalau tak ada, maksudnya memang modul yang sedia ada kita pakai. Kita akan pakai report yang sedia ada. Macam itulah. Dia kena dah check lagi kat situ. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, hello. Saya Mr. Ko daripada Tanjung Network. Saya tanya, actually ada dekat dokumen tender muka surat 48, ada dinyatakan dia perlu integrasi dengan sistem-sistem lain seperti dengan finance system. So, tapi dia tak nyatakan ada berapa external system yang ada dekat UMP lah. So, adakah boleh minta Encik Nizam jelaskan ke? Okay, surat 48 Itu soalan okay. Okay, okay, kita letak kat situ. Okay, kalau ikut integration ni memang dah sedia ada, memang kita dah buat lah integration ni. Cuma kita letak kat sini untuk modul-modul baru dan juga modul-modul yang ada penambahbaikan. Itu saja. Itu pun kalau jika penambahbaikan tu melibatkan integration dengan sistem lain. Jika tidak, tak adalah. Okay. Dalam dokumen tender juga dinyatakan ada pembayaran secara atas talian melibatkan payment gateway. So nak tanya, actually existing UMP dah ada payment gateway ke ataupun ialah memang kita yang perlu propose payment gateway tu kepada Okay. Payment gateway kalau ikut kita dah ada. Adakah menggunakan FPX? Ya, kita menggunakan FPX. Oh, okay, right. So kita just menggunakan integrate menggunakan sedia ada punya API lah. Is it? Ya. Okay, right. Dan juga dalam tender ada nyatakan perlu ada notifikasi email. So actually lah memang existing UMP dah ada mail server lah. So kita hanya guna infra tu untuk hantar email. Tepat? Ya, betul. Terima kasih Encik Nizam. So far kita menggunakan Google lah kita sebagai email UMP. Oh, okay. Server. Okay, terima kasih Encik Nizam. Okay. Okay, kalau untuk email betul teringat pasal email. Email ni untuk staff kami menggunakan Google punya email. Untuk student kita pakai Microsoft. Tapi yang saya tak pasti ahli tuju dia, saya rasa macam semua nak ke Google. Tapi yang tu masih dalam perancangan lagi lah. Okay, ada apa lagi? Okay, berkenaan dengan berkenaan dengan soalan-soalan yang bendahari tadi berkenaan dengan dokumen tender, pihak bendahari memohon maaf sebab dia tidak dapat nak join kita petang ni. Tapi untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan dokumen tender, boleh rujuk dengan bahagian kewangan dan berhubung terus dengan Encik Faris. Okay, yang dalam dokumen tender tu dia bagi nombor telefon dia lah. Encik Faris nombor 017 tu, nombor handphone dia. Dia boleh terus direct lah yang macam tadi soalan berkenaan dengan dokumen tender tadi tu kan. Kalau on the technical part saya boleh jawab, tapi kalau dokumen tender yang tu boleh direct berhubung dengan Encik Faris.
Okay, ada apa-apa lagi ke soalan daripada semua wakil syarikat? Satu soalan lagi Encik Nizam just Ya. nak clarify maybe the basic elements lah. So dalam perbincangan kita tadi kan, soalan-soalan tadi, dalam situasi apa yang reports tu remain pada Oracle reports lama, ataupun everything semua kena ke Apex? Okey, kalau ikut dalam tender ni, report yang memang sedia ada dan tiada perubahan, memang kita akan pakai report yang lama. Okey. Okey, hanya report-report baru dan juga dalam sistem modul-modul baru saja yang memang kita develop balik lah. So far kita mencadangkan Oracle, menggunakan kaedah yang sama, Oracle Report 12C. Tapi jika pihak petender mempunyai tools yang lebih baik untuk mencadangkan tools tu, so boleh betul? Kemukakanlah untuk kita pertimbangkan. Okey. Alright, terima kasih. Ya. Yeah. Okay, anything else? Kalau tak ada apa-apa daripada ahli PTMK sendiri? Daripada UMP, kalau ada apa-apa nak dibuat kenyataan ke, nak tanya ke apa ke? Tak ada, Cik Nizam. Okay, kalau tak ada. So kalau tak ada, okay, saya tutup kita punya presentation petang ni. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua company-company yang dapat turut serta. So saya harap apa tu semua dah clear dengan projek kami AMP ni, dan berminatlah untuk join kita punya tender, kita punya projek kali ini. So saya ucapkan good luck kepada semua dan berharap kita dapat berjumpa dan bekerjasama lagi. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita habis kat sini saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum.